استسقى الغمام الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا
السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang. Okey. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kehadap Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan limpah kurnianya kita masih lagi dapat bersama pada pagi ini, dan bersyukur juga kepada Allah kerana kita masih lagi diberikan nikmat kesihatan yang berterusan sehinggalah pagi ini. Alhamdulillah, syukur yang tak terhingga. Apa khabar semua? Sihat ke ni? Okey, saya doakan, saya harapkan semua dalam keadaan yang sihat, ceria selalu, di samping ahli keluarga, tuan-puan yang mungkin yelah, sekarang ni pandemik kan, rasanya lebih, orang kata apa, di rumah tu lebih kerap lah berbanding berada di luar. Macam saya sendiri pun work from home kan. So adalah masa untuk ahli keluarga kan, anak pun tak hantar ke pengasuh dan sebagainya. Jadi Alhamdulillah, itu pun adalah satu benda yang perlu disyukuri lah. Walaupun di sebaliknya ada benda yang kita sedang perjuangkan, ya, berjuang untuk hindar daripada COVID ni. Alhamdulillah. Jadi apa-apa pun bersyukur juga kepada Allah SWT. Kita masih lagi diberikan perasaan mencintakan ilmu, sehingga kan kita berada pada pagi ini atas dasar apa? Berkat usaha tuan-puan sendiri, keinginan tuan-puan sendiri, bukan sebab orang lain kan. Tuan-puan berada di sini pagi ni bukan sebab kawan-kawan, bukan sebab dipaksa, disuruh, tetapi atas kerelaan sendiri. Dan yang hebatnya ialah bukan semua orang ada perasaan dan jiwa sebegini nak kekal istiqamah. Kita nak istiqamah terhadap sesuatu perkara ni memang, orang kata apa, perlukan mujahadah yang besar, pengorbanan yang besar, kena serahkan komitmen, terpaksa meninggalkan ialah beberapa perkara kan. Macam pagi ni ada benda yang sepatutnya nak buat, tapi disebabkan perasaan berkobar-kobar nak belajar Quran tu, maka tak apa, ditinggalkan sebentar. Nampak tak? Itu pengorbanan lah tu. Ada orang dia tak boleh, dia nak settle tu dulu. Dia bergantung pada situasi dan seseorang itulah. Ada orang pula jenis dia sayang nak miss sharing tajwid contoh. Tapi dia tak puas hati pula, kerja rumah tak siap. So dia siapkan tu dulu, biarlah masuk sharing tajwid lagi 5 minit nak habis pun contoh. Ada orang macam tu pula. Berkobar tu, perasaan yang berkobar-kobar tu ada. Cuma mungkin cara tune-nya tu lain sikit kan. Jadi Alhamdulillah, jangan lupa untuk pagi ni sama-sama kita tajdid niat kita, perbaharui niat kita. Hari ni hari Jumaat, penghulu segala hari. Tadi pun awal tadi kita dah dengar intro selawat-selawat sikit kan. Orang kata apa, adalah halwa telinga, orang kata apa, pemanis kan, sebelum kita memulakan pengajian kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Jadi saya harap sahabat-sahabat semua dalam keadaan yang bersedia pagi ini. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk bantu saya sebarkan kebaikan ini, share banyak-banyak tuan-puan. Bantu saya untuk sharekan dulu kita punya live pada pagi ini. Dan kepada mereka yang beri salam tadi, saya jawab dengan lafaz Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada yang baru tekan, saya baru on live, tengok dah ada dah yang masuk kan. Memang betul-betul memang menanti sahaja. Alhamdulillah. Itu pun mujahadah juga tu. Okay. Alright, jemput masuk semua. Silakan.
sambil kerja, sambil telinga dengar pun boleh. Betul tu. Maknanya kalau ikutkan tiada alasan lah kalau ikutkan. Cuma dari segi fokus tu lah mungkin agak lari sikit. Kalau kita berada di tempat kerja, kita dengar live contoh. So tak apalah. Ada usaha tu sedikit tu insyaAllah. Dan sepastinya dalam kita mendengar tu mesti ada sedikit input yang kita dapat. Tak banyak pun sikit lah tuan-puan. Itu confirm. Daripada tak dengar langsung kan. Barisan hadapan ni Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Jadi yang baru masuk, duduk tempat masing-masing. Ambil lah ruangan tempat ni penuh depan ni. Banyak lagi tempat kosong. Jangan malu duduk depan. Kan? Jangan malu duduk depan. Nanti senang nak nanya ke, nak fokus apa perbincangan kita. Baik. Jadi sebentar lagi kita akan teruskan untuk bacaan surah Kahfi daripada ayat 1 hingga 10. Macam biasalah rutin hari Jumaat kita. Kemudian untuk bacaan semasa kita akan sambung untuk ayat berikutnya 247 hari ni. Hari ni kita akan sambung surah Al-Baqarah muka surat 247. Boleh? Ambo bangun awal buat kojo. Cepat takut tertinggal. Puan Rosidah. Terbaik. Ada ke yang baru pertama kali bersama kita pada pagi ni? Mungkin boleh intro sikit. Say hi sikit. Assalamualaikum. Ada yang baru pertama kali ke? Kalau tengok nama-nama ni orang-orang sama aja, ya tak? Yang komen pun biasanya orang sama tiap-tiap hari. Kalau ada nama-nama rare sikit hari ni, manalah tahu. Kok ada orang baru ke kan? InsyaAllah. Baik, so boleh bersedia dengan Quran masing-masing. Sebentar lagi kita akan teruskan untuk bacaan Al-Mulk pula. Minta maaf, surah Kahfi. Al-Mulk malam kan? Surah Kahfi 1 hingga 10 insyaAllah. Dah tua-tua ni dah tak malu. Baik. Lepas tu keliru. Ustaz nak muntah hijau tengok kita. Idak lah. Muntah pink. Baik, Alhamdulillah. So, adakah anda semua sudah bersedia tuan-tuan dan puan? Kalau dah bersedia, insyaAllah kita nak mulakan. Baik, saya ingatkan sekali lagi. Pertamanya, kita tajdid niat kita dulu. Betulkan niat kita. Dan kita harapkan dengan usaha kita ini, dengan orang tak apa, berkat usaha kita ni, Allah memberikan keizinan kepada kita untuk berjaya. Pada suatu hari nanti, insyaAllah. Jangan fikir bila-bila. Kita jalan-jalan, terus jalan je. Jangan fikir bila. Jalan je. Sampailah kalau orang kata penghujung hayat kita lah. InsyaAllah doakan saya begitu juga. Kita akan terus-menerus sampailah penghujung akhir hayat saya sendiri. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Jadi bagi memberkati pertemuan kita pada pagi ini tuan-tuan dan puan, sama-sama kita dahulukan dengan bacaan pembuka surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, kita teruskan untuk bacaan surah Kahfi ayat 1 hingga 10. Saya harap semua dalam keadaan bersedia. Fokus pada bacaan kita ya. Tuan-tuan dan puan, jom kita teruskan. Sedia tarik nafas. 1 2 mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده
عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Baik, Alhamdulillah selesai untuk bacaan surah Kahfi ayat 1 hingga 10. Yang tak dapat baca bersama tak apa, nanti habis nanti boleh bacalah. Okey, untuk hari ni macam saya sebutkan tadi, kita akan sambung ayat 247. 247. Okey. Kita akan sambung ayat 247 ayat surah Al-Baqarah muka surat 40 muka surat 40. So tuan-puan boleh bersedialah dengan Quran masing-masing. Dan ini dia ayatnya. Nak kata panjang pun tidak juga, pendek pun tak juga, lebih kurang 5 baris lah. Okey. Baik. Jadi insya-Allah moga-moga kita punya pertemuan ini, kita punya kumpulan ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Boleh tuan-puan. Jadi jom kita teruskan. Salam Ustaz, saya baru join. Puan Halimah Lazim, selamat datang. Terima kasih kerana sudi intro memperkenalkan diri. Alhamdulillah. Okay, kalau ada yang baru join mungkin boleh intro sikit-sikit, insyaAllah. Nanti adalah, jangan risau, kita dalam ni ada geng-geng yang kata apa, yang dah dilatih. Okay, ada geng ada geng-geng yang dah dilatih. Maksudnya datang je orang baru, dia akan terus terpa, beramah mesra. Siapakah gerangannya? Wallahu alam. Okey. Dia orang kata apa, bau intro hari ni. Tapi gaya bersembang tu macam dah 5 tahun kena. Tuan-puan, jangan risau, itu kelebihan pengikut-pengikut izin ngaji. Ceria selalu. Okey. Tanpa ada sempadan. Baik, alhamdulillah. Gurau-gurau je tuan-puan pagi ni. So, dah sedia semua? Mau kita mula ya. Kita akan baca dulu sama-sama daripada awal tu lah sampailah habis, insyaAllah. Tarik nafas. Sedia semua Fokus pada bacaan kita, jom. Sebentar lagi kita akan terus pada sesi pembedahan. Macam biasalah.
Okay, ready. Tarik nafas. 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Okey, baik, alhamdulillah. Dah habis dah untuk bacaan kita pertama. Jangan risau, nanti last sekarang kita baca sekali lagi kan. Kita baca 2 kali pula tu. Baik, jadi selepas ni kita akan sebentar ni lagi kita akan teruskan untuk sesi bedah membedah. Jadi tuan-puan boleh bersedia dengan Quran masing-masing, nota. Itu paling penting. Buku nota catatlah apa benda yang boleh dicatat, catat. Boleh? Ramai yang baru. Alhamdulillah. Jangan lupa yang baru-baru pertama kali bersama dengan kita punya slot sharing tajuk pagi ni. Jangan lupa tekan link untuk join kita punya group Telegram, tuan-tuan dan puan. Jadi insyaAllah apa-apa nanti info senang. Kita boleh dapat info daripada situ. Kita punya program macam ni lah. Kita punya sharing tajwid, kita punya kelas-kelas. Yelah, macam-macam benda lah tuan-puan. Point dia masuk aja dalam group tu, insyaAllah. Puan Maznah. Okey, baik-baik. Saya maklum. Tuan-tuan dan puan, alhamdulillah. Jadi untuk pagi ni, jom kita nak bedah ayat ini. So semua dah sedia kan? Tanpa buang masa, kita mulakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. Baik. وقال لهم, huruf wa beratas wa, tuan-tuan dan puan, huruf wa beratas wa satu harakat sahaja. Ni alif mat ni. Ni alif mat sebelumnya pada atas. Jadi qa ni disebut sebagai mat asli. Waqa, ya, dan jangan lupa tebal selamanya. Huruf qaf kena tebal selamanya. Waqala lahum, huruf lam di atas ada 2 ni la. Satu-satulah. Kemudian hum, mim mati bertemu nun. Hukumnya izhar. Apa itu izhar? Jelas. Kita jelaskan sebutan mim mati itu. Sebut mim tepat pada makhrajnya. Sebut mim tepat pada makhraj dan sifatnya. Waqala lahum nabiyuhum. Waqala lahum nabiyuhum. Okey, baik.
Huruf ya yang bersabdu ni, sebelumnya ada huruf ba kan? BU bunyinya. BU. BU. Biyuhum. Biyuhum. Hum ni kasih kemas sikit bunyi dia. Disiplin. Disiplin kan bunyi dia. Tak mau home, tak mau ham. Ham tu tak jarang lah. Takkan berlaku lah kan. Sebab ni baris depan. Jadi ingat bunyi dia kemaskan. Kemaskan bunyi dia. Nabiyuhum innallah. Boleh tuan-puan? Baik, Hamzah baris bawah I. Kemudian nun bersabdu dengungkan. Ni sekali lagi kita jumpa mim mati bertemu Hamzah. Izhar juga, izhar syafawi. Sama macam kat sini. Sebut mim tepat pada makhraj. Jelaskan sebutan dia. Nabiyuhum innallah. Kalimah Allah perlu ditebalkan pada lamnya. Huruf lam di sini pada kalimah Allah ni perlu ditebalkan. Sebab apa? Sebab sebelumnya terdapat huruf yang berbaris atas. Berbaris atas. Fokusnya pada baris lah. Bukan tengok pada nun. Tengok pada baris yang ada pada nun itu. Itu punca kenapa kalimah Allah disebut, dibaca dengan tebal. Innallaha qad ba'atha. Okey, huruf dal yang mati di tengah-tengah bacaan. Jadi kat sini kita sebut apa? Qalqalah sughra, betul? Qalqalah sughra. Jadi qalqalah sughra ni adalah lantunan yang kecil ataupun yang lemah. Praktikal dia bagaimana? Qad. 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 Qad ba. Tapi jangan nampak sangat kita kata tenang sangat bunyi dia. Qad. Qad ba'a. Bukanlah begitu. Qad. Qad. Innallaha qad ba'atha lakum. Qad ba. Qad ba. Qad ba. Qad ba. Qad ba'atha. Qad ba'atha. Jangan qad. Qad. Jangan nampak sangat lemah bunyi tu. Boleh? Qad. Ustaz, dengung asli kat hukum tu ya, nak lama atau panjangkan sedikit. Nama hukumnya izhar. Jadi dengung yang dimaksudkan tu contoh kat sini kan. Okay, soalan Puan Zurina mim kat sini. Baik tuan-tuan dan puan. Mungkin ada juga sahabat-sahabat lain yang keliru kan. Baik, untuk mim. Mim ni kita, okey, kalau kita cerita tentang hukum saya tahu semua jelas kat sini. Nama hukumnya izhar halqi. Izhar halqi. Maaf, izhar syafawi. Okey, dalam hukum mim mati. Izhar tu sendiri membawa maksud jelas. Baik. Bila kita kata jelas di sini, iaitu dengan menjelaskan makhraj dan sifat. Makhraj dan sifat. Jadi tuan-tuan dan puan, kita kena tahu makhraj huruf mim ni datangnya daripada mana? Daripada mana? Bibir, mulut dan juga pangkal hidung. Maknanya bila nak sebut huruf mim ni mesti ada kaitan dengan bibir, mulut, mesti ada kaitan dengan hidung. Dua ni mesti ada. Tak ada salah satu takkan terhasil bunyi mim. Okey, itu yang pertama. Kemudian kalau kita sentuh bab sifat pula, ada juga sifat yang disebut sebagai sifat gunnah. Dan ada setengah ulama yang menolak untuk sifat gunnah ni. Sebab apa? Dia dah masuk dalam kategori makhraj tadi. Faham tak? Cuma apa yang kita boleh simpulkan ialah walaupun kita berhenti walaupun kita baca dengan hukum pemahaman kita tadi, izhar jelas bukanlah bermakna waqala lahum nabiyuhum. Nampak tak? Waqala lahum nabiyuhum. Waqala lahum nabiyuhum. Nampak bunyi terkejut-terkejut tu. Lahum nabiyuhum. Hum. Baik, itu yang pertama. Dah kita tengok pun dah tak menepati dengan apa yang disebut pada perbincangan makhraj tu tadi. Sedangkan kita dah sebut dah tadi, makhraj nun ni datangnya daripada hidung juga. Maka bila kita sebut tu sepastinya akan ada kita membenarkan aliran suara itu pergi ke pangkal hidung. Wa qala lahum nabiyuhum Wa qala lahum nabiyuhum. Baik, persoalan yang kedua ialah
sebagai mereka yang dah faham dengan apa yang saya ceritakan ni, maka timbul satu persoalan lain. Ustaz, dengung itu ada. So saya jawab, ya, dengung itu ada. Sebab itu sifat asli dia dan itu memang makhraj dia. Makhraj yang melibatkan suara dengung. Okey. Persoalan yang timbul, dengung tu macam mana? Nak panjang ke apa? Nak panjang ke? Wa qala lahum nabiyuhum. Tidak, tuan-puan. Bukan begitu pula. Dengung ni pula dia terbahagi kepada pecahan-pecahan lain. Jika termasuk dalam kelompok hukum nun mati, mim mati, maka kat situ ada kemungkinan yang mana dengung perlu dipanjangkan dengan kadar 2 harakat. Contoh idgham bi gunnah, kan? Contoh lagi apa? Wajibul gunnah, mim bersabdu, nun bersabdu. So itu adalah satu level dengung yang lain. Kalau kat sini macam ni kan, wa qala lahum nabiyuhum innallah, dia benda tu secara santai je tuan-puan. Sebab tu dia sifat asli tau. Wa qala lahum kita tak perlu fokus lebih pun kat situ. Cuma yang penting jangan startkan bunyi dia. Wa qala lahum nabiyuhum nampak tak bunyi terhenti-henti. Dan bukanlah bila kata ada sedikit unsur dengung disebabkan faktor sifat asli itu tadi, jangan pula kita panjangkan dia. Wa qala lahum nabiyuhum nampak tak? Kat situ dia dah ada gangguan dari sudut tempo bacaan kita. Apa-apa pun bergantung pada tempo kita juga. Wa qala lahum nabiyuhum innallah. Kalau style-style tilawah kita baca tahqiq lambat-lambat macam tu. Wa qala lahum nabiyuhum. Nampak? Itu. Tapi kalau kita baca laju, so tak ada. Bunyi tu makin singkat lah. Wa qala lahum nabiyuhum laju lagi. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum. Bergantung pada tempo. Jadi bila point dia, kesimpulan dia apa yang kita faham, bila sebut mim yang ada unsur dengung itu bukanlah bermakna kita kena fokus teramat sangat sampai kita mengganggu perjalanan tempo tu, tempo bacaan kita. Macam surah Al-Fatihah. Okey, mudah. Kalau kita faham konsep dengung tu kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan bermakna kena, dengung lah, kena dengung sikit. Hari tu belajar, ustaz kata kena dengung sikit. Dengung sikit tu adalah semula jadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Mim tu. Tak perlu sampai Ar-Rahmanir Rahim. Walaupun tak mencapai kadar 2 harakat, tapi kat situ pun dah nampak dah. Ada sedikit, ada unsur lebihan kat situ. Faham tak ni? Jelas ke tuan-tuan perempuan? Ke laju sangat? Boleh kot? Boleh tangkap kan? Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan terlalu fokus. Bila fokus yang tu jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Memang tak sampai 2 harakat pun. Kalau kata 2, lagi teruk lah bunyi dia kan. Lagi ketara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay. Jadi dia santai saja. Santai, layankan dia. Yang penting jangan startkan bunyi dia. Jangan sangkutkan bunyi dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kita dengar pun tahu dah. Ya. Tuan-puan boleh cuba praktikkan. Wujudkan perbezaan tu. Tuan-puan buat dan wujudkan perbezaan tu. Sampailah tuan-puan rasa ada perbezaan, maka ambillah yang mana yang sepatutnya yang saya maksudkan tadi. Boleh minta maaf lah panjang lebar cerita dia. Saya boleh je nak singkatkan. Cuma biar kita faham daripada macam mana perjalanan
Kena faham dari sudut makhraj mim tu sendiri. Dan bertepatan pula dengan hukum macam ni izhar. So kena faham juga izhar menjelaskan makhraj dan sifat. Jadi kita tahu, okey, ada unsur elemen dengung tu ada. Tapi dalam kadar yang macam mana? Nampak? Itu semua satu persatu perlu kena ada pendetilan dia yang kita kena faham lah. Alright? So kesimpulan dia tak perlu kalau kita baca kat sini وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ. Nampak tak? Tuan-puan kalau yang dia biasa dah cekap, biasa dengar tempo-tempo bacaan ni, tuan-puan akan rasa macam macam ada yang tak kena. Betul tak? Itu proses pendengaran kita. Dia latih telinga kita kat situ. Kita dengar tu boleh faham? Yang penting jangan potong. Bila kita potong bunyi dengung itu, waqala lahum nabiyuhum, itu dah hilang dah. Kita potong dia. Sebenarnya kita sebut hum tu pun dah ada dah. Dia berbalik kepada sifat. Apa dia? Sifat tawasud. Nampak? Dia pusing-pusing tu semua kat situ je. Sifat tawasud, suara yang tidak tertahan, suara tidak mengalir. Nampak? Dia semua bab makhraj dan sifat, di situlah kekuatan dia, tuan-puan. Bukan nak cerita ustaz ni asyik sebut sifat makhraj je. Ceritalah benda lain pula. Ceritalah pasal tajwid pula. Sedangkan makhraj dan sifat tu itulah tajwid, tuan-puan. Tajwid itu adalah makhraj dan sifat. Tu je. Noktah. Kan? Cuma orang kita kadang faham ni tajwid ni ikhfa kiki, iklab, kan? Tapi itu adalah pecahan daripada sifat. Dua poin penting. Nak baca Quran, dua benda ni je. Makhraj, sifat. Kukuh dua ni, insyaAllah jadilah bacaan kita. Seterusnya praktikal lah. Kan? Kita melatih kecekapan kita. Tengok ayat tu, tengok baris. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Alright? Boleh? Mana tadi? Okay, clear lama pula rasanya kat sini. Innallaha qad. Okay, ni tadi saya dah sebut qalqalah, lantunan lantunan kecil, sughra. Ba'atha lakum, huruf ba pada atas ba, qad ba'atha lakum. Ba'atha, huruf ba, a'atha la. Ni semua satu harakat ni. Okay, ni semua satu harakat. Ba'atha lakum. Kemudian kum ni macam biasa macam tadi. Disiplinkan bunyi dia. Jangan kum. Qad ba'atha lakum Taluta malika. Ta. Tebal selamanya. Ni dua harakat ni, alif mat. Okay, mim mati bertemu ta, izhar. Okay. Ba'atha lakum Taluta malika. Macam mana ustaz? Sebenarnya macam mana sentence? Saya pun lupa pula. Kejap saya ingat balik. Makhraj mim. Makhraj mim. Kalau mim kan, bibir mulut tu menyempurnakan. Setengah yang disempurnakan. Okay, kalau makhraj huruf mim, betul yang ni ke Puan Safia? Sebelum ni kan, siapa yang pernah, saya tak ingat saya pernah sebut dalam live ke tidak. Mim ni apa yang kita nak faham makhraj dia. Tadi kita kata dua kan. Contoh mim mim. Okay, bibir mulut adalah setengah yang disempurnakan. Okay, makhraj huruf mim ni untuk bahagian bibir mulut adalah setengah yang disempurnakan. Setengah yang disempurnakan. Okay, boleh. Kemudian hidung adalah setengah yang menyempurnakan.
Faham tak ni? Dapat tak? Dapat tangkap tak saya sebut ni? Okey, untuk huruf mim, makhraj ni cerita tentang makhraj. Makhraj mim. Makhraj mim. Okey. So, apa huraian dia? Bibir mulut adalah setengah yang disempurnakan. Okey, bibir mulut adalah setengah yang disempurnakan. Okey, bibir mulut ni. Kemudian bahagian hidung pula ataupun pangkal hidung adalah setengah yang menyempurnakan. Maknanya saling berkait rapat dua ni. Tak ada hidung. tak ada hidung lah ya. Mana ada orang tak ada hidung? Tak ada hidung, tak jadilah mim. Dia mesti kena ada dua-dua. Dia tak boleh salah satu, tak ada. Begitulah huruf nun. Kan? Kalau huruf nun pula, huruf nun, makhraj huruf nun ni, hujung lidah berada pada langit. Itu makhraj dia. So, bersama juga. Hujung lidah adalah setengah yang disempurnakan. Manakala hidung setengah yang menyempurnakan. Begitu. Ini saya cerita ringkas lah. Benda ni dalam seminar selalunya saya sebut. Seminar apa nama? Makhraj huruf kan. InsyaAllah mudah-mudahan faham lah tu kot. Apa-apa pun itu ayat je tuan-puan. Yang nak kena ingat ialah sebut je mim, sebut je nun, mesti dua part akan main peranan. Hidung, mulut untuk huruf mim. Kemudian untuk huruf nun, hidung dan hujung lidah. Mesti punya. Kalau tak ada lidah takkan boleh sebut huruf nun. Kan? Kalau tak ada lidah tak boleh sebut huruf nun. Wallahu a'lam. Baik, kita sambung. Ba'athalakum taluta. Ta ni tebal selamanya. Ingat, huruf ta tebal selamanya. Angkat. Sebahagian besar lidah kita ni terangkat. Ta. Bunyi terkepung dalam mulut kita ni. Lakum taluta malika. Yang penting jangan muncung. Okey, kalau boleh kau elak daripada muncung lah. Kalau starting tu memang tak boleh langsung, tak apalah. Sebab bila kita muncung ni, dia macam memudahkan lagi. To. Tapi bunyinya tetap lari lah. Tolu. To. Tak payah muncung. Lakum talu tamalika. Lu dua harakat. Okey, ta jelas dua harakat. Lu ni dua harakat mak asli. Tamalika. Tamali. Ka ni dua harakat bila kita berhenti. Hukumnya ma'iwad. Okey, hukumnya ma'iwad. Dan jim ni adalah simbol berhenti lah. Namanya waqaf jaiz. Yang mana bila kita nampak je simbol ni, kita talu tamalika. Maknanya waqaf jaiz ni kita boleh dua-dua. Nak berhenti boleh, nak sambung boleh. Raja Maznah. Puan Raja Maznah, Raja Hasan. Maksudnya gabungan antara makhraj dan sifat ke Ustaz? Tidak. Itu adalah makhraj. Makhraj mim dengan nun memang daripada hidung. Itu khusus, utama dia. Kemudian mim, bibir mulut. Kemudian nun, hujung lidah. Sebab tu ada sebahagian para ulama yang menolak sifat gunnah asli dalam perbincangan sifat. Sebab apa? Dia dah dibincangkan pada bahagian makhraj. Makhraj tu dah benda yang tetap, benda yang fix, benda yang tak boleh diubah dah. Okey? Sebab tu dipanggil makhraj. Kalau siapa belajar bab makhraj ni dah ada disebut makhraj muhaqqaq, kan? Dia tak ada, dia tetap, dia tak boleh ubah. Nak sebut huruf tu mesti keadaan lidah mesti kena macam tu. Nak sebut huruf ta, contoh, hujung lidah mesti kena ada kat tempat tu. Dia duduk tempat lain tak jadilah huruf ta. Ibarat macam tu. Itu kata yang tetap, makhraj yang tetap, tak boleh diubah. Boleh Bukan apa tanya ni karang senang nak baca. Tak apa, faham. Boleh. Jangan risau. Tanya aja. Sebab saya rasa yang lain pun ada juga yang rasa macam ada kebuntuan kat situ kan. Dah faham dah, cuma nak apply tu macam mana? Nak fahamkan situasi dia tu macam mana? Adakah ada orang dia akan faham, oh, waktu bila baca ikut hidung Ustaz? Waktu bila pula baca ikut bibir mulut, contoh huruf mim kan? Ada orang faham macam tu pula, sedangkan tidak. Sebut je mim,
Dua part ni, dua peranan ni memang akan terus. Dia akan aktif. Okay, faham tak? Sebutlah mana pun. Hatta baris atas pun, ma, mi, mu pun memang berkaitan dengan hidung, memang kaitan dengan bibir. Buatlah macam mana pun. Mesti punya. Alright. Dia takkan ada salah satu. Oh, time ni, kalau baris atas, hidung je guna. Kalau baris bawah, separuh hidung guna. Mulut guna semua. Ada pula macam tu kan? Tak ada. Dia mesti sekali semua. Cuma yang membezakan lepas tu, ada pula aridah, sifat yang mendatang selepas itu, sama ada dengung tu jadi kadar 2 harakat ke, dan sebagainya. Itu pecahan yang lain lah, perbincangan yang lain. Wallahu'alam. Tak habis lagi cerita tu kan. Kita sambung Baik, kita berhenti kat sini. Malika Saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. Okay, kita baca sama-sama. Okay, isti'azah terus pada bacaan. 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. Baik, seterusnya. Qalu anna yaku. Baik, qa 2 harakat tebal selamanya. Angkat pangkal lidah kita. Qa. Qalu panjang. Okey, ni mak asli. Lu mak asli bertemu dengan hamzah. Jadi bila mak asli bertemu dengan hamzah, maka datanglah simbol mat ini bagi menjadi isyarat supaya kadar panjang itu tadi lebih lagi daripada 2 harakat. Maknanya kat sini kita baca 4 atau 5 harakat. Hukumnya apa? Mat jaiz munfasil. Pertemuan huruf mat dengan hamzah dalam 2 kalimah yang berbeza lah. Qalu satu perkataan, anna satu perkataan. Baik. Ni huruf ziyadah, tak perlu kita baca. Huruf ziyadah ni maksudnya huruf tambahan ni. Alif yang ada bulat kat atas dia adalah huruf tambahan yang tak perlu dibaca. Kemudian anna nun bersabdu. Anna kadar 2 harakat dengungnya wajibul ghunnah, wajib kita dengungkan apabila bertemu dengan nun bersabdu ataupun mim bersabdu. Yakunu lahu, huruf ya pada atas ya 1 harakat, ku 2 harakat, waw mat di sini sebelumnya baris hadapan. Yakunu lahul ni. Lahul alif lam qamariyah. Lahul alif lam qamariyah. Mul lam yang sukun. Ingat jangan beranakkan bunyinya. Lahul. Hul. Tak mau hul. Lahul mulku alaina wa nahnu. Lahul mulku alaina. Huruf ain. Ku huruf kaf di depan ku. Ni dalam ni ingat tuan-tuan puan. Yang baru menonton, saya nak share sikit kat sini. Okay, fokus. Dalam ni bukan huruf hamzah ya. Dalam ni bukan huruf hamzah. Ini adalah kepala huruf kaf. Dalam huruf kaf ni adalah kepala huruf kaf, bukan huruf hamzah. Ingat tu. Nampak macam hamzah tapi bukan dia ya. Lahul mulku alaina wa Okey, kita berhenti sini lah. Mulku alaina. Huruf ain di bahagian tengah kerongkong kita sempitkan. Alaina. Alaina. Mulku alaina. Baik, la ini adalah bacaan lunak, bacaan lin. Ya yang sukun sebelumnya baris atas. Boleh? Ya yang sukun sebelumnya baris atas disebut sebagai bacaan lin, bacaan yang berunsur lunak ataupun lembut. Baik. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina. Okey. Baik,
Kita baca sama-sama. 1, 2, mula. قالوا أنا يكون له الملك علينا. Okay, kita teruskan. ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. Baik, ونحن أحق. Huruf wa beri atas wa. Okey, huruf wa beri atas wa. Kemudian nun yang hidup beri atas ni matikan ha dan ha pedas kat sini. Wa nahnu, sempitkan sikit bahagian tengah kerongkong kita. Dia sama tempat dia macam huruf ain. Wa nahnu. Wa nahnu aha. Ni pun sekali lagi ada huruf ha pedas. Wa nahnu ahaqqu. Ahaqqu. Huruf qaf ni. Waktu huruf ha nak sambut qaf ni, ha pedas ni nak sambut qaf ni, pastikan pangkal lidah kita dah naik siap-siap dah. Kalau kita lewat, maka nipislah bunyi qaf tu. Contoh ahakku, ahak. Nampak? Kita lambat bertindak kita punya pangkal lidah tu, maka dia akan terhasil bunyi yang agak lemah lah. Dia tak bertepatan lah dengan sifat isti'la, iaitu pangkal lidah yang menaik. Wa nahnu ahaqqu. Wa nahnu ahaqqu bil mulki min. Wa nahnu ahaqqu. Ahaqqu. Huruf qaf tebal selamanya. Okey? Pangkal lidah kena naik. Wa nahnu ahaqqu bil mulki. Qubil. Bil ni alif lam qamariyah. Bil. Bil mul pun sama. Kat sini lam ni jangan beranak je, jangan tawallud. Okey, beranak lah. Bil. Bil mul. Bil mul. Bila mula. Udah. Bila mula pula baca kan. Bila mula. Bil mulki minhu. Gitu. Ustaz, saya susah sebut perkataan nah tu. Dia susah tu mungkin sebab faktor saya tak kata tak reti sebut. Cuma mungkin yalah, benda ni kena dilatih lah. Saya pun kena dengar dulu kan. Saya nak kata, mana tahu kadang-kadang kita buat tu dah jadi. Tapi mungkin perasaan kita rasa tak jadi. Boleh jadi macam tu. Dan ada juga yang perasaannya jadi, tapi sebenarnya tak jadi. Ada juga macam tu. Jadi apa-apa pun kena dengar dululah. Kena, tak boleh nak terus cakap, oh jadi ke tak jadi kan. Cuma biasanya, kalau tak jadi ni, apa puncanya? Kita tak meletakkan huruf ha itu betul-betul pada makhraj dia. Huruf ha ni dia pada kerongkong, tengah kerongkong. Kalau ha biasa di pangkal, di bawah sekali pangkal. Ha, pangkal kerongkong sini, pangkal. Naik atas dia, ini yang sebut tengah kerongkong. Pangkal tengah. Okey, bayangkan ni kerongkong kita. Ni bahagian bawah ni, tekak ni. Okey. So, yang bawah ni pangkal, naik atas sikit, tengah. Jadi, tengah ni. Nah. Wa nahnu ahaqqu. Okey, Ustaz, ha mati bertemu nun. Ha mati tak ada hukum tajwid ke? Tak ada. Kalau nun mati bertemu ha, ada. Ha mati bertemu nun, tak ada. Sekadar kita menyempurnakan sifat-sifat dia lah. Itulah tajwid dia. Cuma dia tak ada hukum yang khusus. Just kalau kita nak pendetilan, kita sebutlah wa nahnu lahu. Contoh wa nahnu ahaqqu. Kalau kata nak betul detail, nak betul-betul menepati apa yang dikatakan tajwid itu. Wa nah huruf waw. Terdapat sifat bla 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 cerita. Huruf nun ada sifat tawassul, ada sifat infitah, ada sifat faham tak? Sebut satu-satu huruf tu. Ha ada sifat. Tapi tak lah orang itu tak. Pening juga. Jadi untuk hukum asas yang kita belajar nun mati, mim mati itu sahaja. Dia tak ada hukum ha mati. Ha mati bertemu dengan sekian-sekian huruf jadi hukum ni, tak ada. Sebab ha ni dia tak mengubah bunyi dia. Kalau nun dengan mim ni dia boleh berubah. Nun tu je kadang jadi kena sembunyi, nun tu kena masukkan idgham.
Bila sembunyi ikhfa. Bila iqlab, nun tu kena tukar pula jadi mim. Nampak tak perjalanan dia macam mana? Sebab tu ada hukum nun mati dan tanwin. InsyaAllah nanti mul. Boleh ke panggil lam asliyah, Ustaz? Lam asliyah? Apa maksud tu? Lam asli. Dia memang lam asli lah. Lam asli ke sukun asli? Kalau sukun asli tu betul lah. Sukun yang asli. Sukun yang memang sukun. Bukan sebab sukun arid, sukun mendatang. Okey. Dan mul ni sebenarnya alif lam qamariyah. Kalau ikutkan dia terpisah ni dua perkataan ni. Dia asalnya mulki je. Al ni tak ada. Ni dalam cabang perbincangan alif lam ma'rifah lah pula. Kan? Dalam hukum alif lam syamsiah ataupun alif lam qamariyah. Baik. Wa nahnu ahaqqu. Ustaz, bab sifat ni adakah kita mesti hafal je atau hafal? Saya rasa Puan Zurina punya soalan ni sebenarnya Puan Zurina pun dah tahu mana jawapan dia. Bab sifat ni adakah kita kena hafal je ke ataupun faham dan rasa sifat tu? Sepastinya bila kita menghafal sesuatu benda, kan? Macam sifat kita hafal. Kalau kita hafal tapi kita tak faham, boleh kita katakan baik tak payah hafal. Dia macam tu. Faham tak? Jadi tujuan untuk kita hafal bab-bab sifat ni adalah untuk kita memahami. Kita belajar sifat. Sebab apa belajar sifat? Sebab kita nak tahu. Contoh macam huruf lam tadi. Kenapa saya kata bil mul? Jangan baca bil mula. Bil mula. Bila mula kiminahu walam yu'ta. Nampak? Bila tak faham sifat, maka berlakulah bunyi-bunyi macam tu. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Gitu. Jadi dengan adanya kefahaman pada sifat huruf, maka kita tahu, huruf lam ni ada sifat tawassut dia. Suara ni tak boleh terlepas sangat, tak boleh tertahan. Maka nak baca macam mana? Kena baca bil mulki minhu wa lam yu'ta. Tapi kalau tak ada kefahaman langsung, belajar-belajar macam tu je. Itu yang tadi macam mana? Tuan-puan dengar pun dah apa-apa dah. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala inna Allah astafahu alaykum wa zadahu basatatan. Saya bukan olok-olok tuan-puan. Ni nak cerita. Tak ada kefahaman sifat, itulah hasil bunyi dia. Dan mungkin ada yang menafikan, Ustaz, tak adalah baca macam tu. Mana kita tahu? Betul tak? Itu kepentingan dia. Jadi bila hafal bukanlah hafal semata, malah kita kena fahamkan dan terapkan pada bacaan itu yang semestinya. Hatta kalau kita boleh baca menepati dengan sifat dan kita tak tahu pun bab-bab sifat itu lebih baik sebenarnya. Nampak tak? Sebab kita nak baca seperti mana ia diriwayatkan. Kita bukan nak fokus pada teori semata-mata. Jadi itu yang disebut ilmu dirayah dengan ilmu riwayat ni. So benda tu, ilmu tentang dirayah, tentang fakta, benda-benda teori ni, ya kita dapat. Tapi bukan itu semata-mata. Kena fokus praktikalnya. Begitulah. Maaflah kalau jawapan saya ni tak rasa menjawab soalan itu. Tapi saya rasa itu aja. Kita latih je baca. Wujudkan kefahaman tu sikit. Lama-lama jadi bukit. Tuan-puan ingat saya bercerita benda ni saya dapat tutak terus macam tu ke? Tidak. Semuanya melalui pengalaman. Kita berguru, tanya orang, macam ni. Kan? Ingat saya belajar tawassut dulu terus faham tawassut? Tak juga. Saya rujuk balik guru-guru saya. Saya belajar first mina sifat huruf 3-4 kali saya tengok video tu berulang-ulang. Tengok. Gitu. Boleh? Itulah. Wallahu a'lam. Mau kita sambung tuan-puan.
Tapi apa-apa pun ikut kemampuan kita. Saya faham lain orang lain level dia. Kalau orang yang cekap bagi sehari boleh hafal semua. Ada orang dia nak menatih. Ada orang dia makhraj pun tak lepas lagi. So lepaskan makhraj dulu. Selesaikan satu persatu dulu. Jangan rangkum semua. Sebab tu nak mengaji ni pun kena ikut level kita. Bukan ikut orang. Jangan fikir, oh dia boleh ngaji. Aduh, frust lah. Kenapa lah aku tak jadi macam dia? Alamak, aduh nak terjun bangunan lah macam ni. Contoh. Contoh. Frust dengan diri sendiri. Sebab apa tak boleh jadi macam dia? Tak boleh jadi macam dia. Kita bukan nak jadi macam dia. Kita. Macam mana keadaan kita ketika itu? Kita sedar dan terima dan akur dan ikut step. Tak selesai makhraj, belajar dulu makhraj pelan-pelan, sebut huruf qa bagi betul. Qa. Dah selesai, dah boleh sebut qaf bertepatan dengan makhraj. Fokus sifat. Begitu. Boleh minta maaf dah tuan-puan ya. Kalau nampak macam jawapan saya ni terkasar sikit, saya minta maaf Saya kalau bercakap macam tu lah, terus menerus je. So tak ada macam tapis-tapis kan. Tapi insyaAllah ambil yang baik lah daripada apa yang saya sebutkan ni. Yang tak baik tu tinggalkan lah. Okay. Mengeluh tu. Itulah pasal frust tak boleh baca macam orang lain. Kita jangan fikir orang lain. Kita fikir kita. Fikir pasal orang lain untuk jadikan titik semangat buat kita, it's okay, tak apa. Tapi kalau fikir pasal orang lain, takut malu ataupun rasa sebabkan kita sendiri boleh down, so baik tinggalkan. Buang perasaan tu. Kalau tidak, sampai sudah tuan-puan tak bergerak. Macam tu je lah. Macam tu je. Percayalah. Jadi kena usaha tu biar je. Tu kata mujahadah yang tinggi. Kena pengorbanan tu kena lebih sikit tuan-puan. Boleh Wallahualam. Tak maaf tuan-puan. Kalau ada yang kurang berkenan di hati tuan-puan dengan kalam-kalam, dengan kata-kata saya ni. Kita sambung Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Baik. Hari ni banyak kita punya orang tak apa ceritanya kan. Terbaik. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam Okey, bil mulki. Huruf kaf bari bawah ki. Macam biasa satu harakat sahaja. Minhu, nun mati bertemu ha. Ini ada hukum izhar halqi. Nun mati yang perlu dijelaskan sebutannya apabila bertemu dengan ha yang datang daripada kerongkong kita. Minhu. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta. Minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Baik. Minhu wa lam yu. Mim mati bertemu ya. Mim mati bertemu ya ni izhar syafawi. Izhar, jelas. Minhu wa lam yu'ta. Walam yu. Minhu wa lam yu'ta sa'atam. Okey, ni hamzah mati. Syiddah. Syiddah tertahan suara. Ni dah confirm dah. Tahan suara. Walam yu. Jangan tambah-tambah pula. Walam yu. Ada belakang. Walam yu tasa. Ada pula terkenjut-kenjut macam tu kan. Minhu walam yu. Start. Mati. Itu syiddah. Nampak? Itu peranan sifat. Bila kita faham kan. Minhu walam yu tasa'atam. Sa'atam. Huruf sin pada atas a, kemudian a, huruf ain pada atas a. Tanwin bertemu mim idgham bi gunnah. Masukkan dengan dengung. Tak ada bunyi tan dah. Sa'atan. Tak mau. Sa'atam mim bersabdu. Dengunglah. Wajibul gunnah. Itu kalau kita faham mim bersabdu kan. Tapi ikut hukum asasnya beginilah, tanwin bertemu mim idgham bi gunnah. Minal
minal. Okey, nal ni alif lam qamariyah. Kemudian mal ma'arid lisukun. Ini lam yang mati dan sebelumnya baris atas. Sebelumnya ma asli. Kita berhenti pada lam dan sebelumnya ada ma asli, maka disebut ma'arid lisukun. Boleh? Minal mal. Okey. Saya baca balik daripada atas ni. Wa nahnu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Okey, boleh? Kita baca sama-sama. Satu, ambil daripada wa nahnu. Sedia? 1, 2, mula. Wa nahnu بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم. Baik, kita ambil pendek-pendek Qala. Baik, huruf qaf pada atas qa, 2 harakat mat asli tebal selamanya. La in nun bersabdu dengung 2 harakat wajibul gunnah. Wajib dengung tuan-tuan, wajibul gunnah. Qala inna Allah. Kalimah Allah, lam pada kalimah Allah ini kita kena tebalkan. Sebab apa? Sebelumnya ada huruf tu, nun yang berbaris atas. Sebab baris atas tu lah. Kalimah Allah tu kena tebal. Jangan bunyi inno, inna. Tak mau inno, no, nollo, nollo, na, nallah. Qala inna Allah astafa. Dapat tak? Okay, selalu saya sebut kat sini kan. Kemudian hasta. Huruf ha matikan sa ni. Hasta. Sad mati tebal, ta pun tebal. Hasta. Qala inna Allah astafa. Hasta. Huruf ta baris atas ta tebal, fa 2 harakat ni alif mat sebelumnya baris atas. Mat asli lah. Hu alaikum. Hu alai. Huruf ain pada atas a. Okay, sempitkan bahagian tengah kerongkong kita. Alaikum. Boleh. Huruf ya yang sukun. Okay, ni lin ni. Alaikum. Mim mati bertemu waw pula. Izhar. Jelaskan. Izhar syafawi. Jelaskan sebutan mim yang datang daripada bibir mulut kita. Alaikum wazadahu. Ni alif mat sebelumnya baris atas, 2 harakat mat asli. Dahu waw mat sebelumnya baris depan, mat silah qasirah. Itu hanya nama dan adalah penceritaan di sebalik itu. Tapi apa yang kita faham kat sini secara asasnya bacanya 2 harakat juga sama macam mat asli. Alaikum wazadahu bas وزاده بسطة في العلم وزاده بس. Baik, huruf sin yang mati ni pastikan bunyinya betul-betul clear. Sin yang nipis. Bas. Okay. Alaikum wazadahu bas. Baik, kat sini kena hati-hati. Sebab apa? Mata kita ni tuan-puan, kita punya mata ni, bila kita sebut sin tu, otak kita ni dah merangsang untuk menyebut huruf yang selepas itu, iaitu huruf ta ni. Dan kita ni dah tahu dah, oh ta ni tebal. Maka apa yang perlu kita hati-hati, jangan bawa pengaruh tebal ta ini pada sin. Basta. Itu biasa. Saya pun kat sini kena struggle sikit. Saya kena fokus.
Sebab kalau saya lari sikit, tercuit sikit, dia jadi tebal. Bas. Dia jadi macam sod sikit. Wazadahu bas. Jadi ni. Mulut ni kita buka kan dia. Rahang ni. Bas. Wazadahu bastatan fil. Kalau kita tak kawal dengan baik, itu yang jadi basta. Dia sikit je. Bukan, kalau kita tanya sekalipun, tadi sebut huruf apa sod kita takkan mengaku. Kita akan cakap, tak, saya sebut sod. Saya sebut sin. Cuba baca. Bas. Bunyi sod pula. Tapi bila tanya, sebut apa? Sebut sin. Jadi, punca itu berlaku adalah faktor, nampak tak? Pengaruh ta tu betapa kuat. Sebab tu ta ni duduk huruf yang paling kuat. Kan? Huruf ta. Musta'liyah mutbaqah. Okey, huruf yang tinggi pangkal lidahnya, meninggi pangkal lidah dan terangkat sebagai besar lidah. Itu bab sifat lah. Okey. Bas. Huruf sin, ingat, kawal makhraj dia. Kat sini pengawalannya lebih kepada makhraj. Bas. Juga sifat lah. Okey. Wazadahu bastatan. Basta. Ta baru naik, baru angkat. Okey. Betul. Kesilapan yang biasanya kita tak sedar. Boleh? Qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan. Tanwin bertemu fa. Bila tanwin bertemu fa, ikhfa haqiqi. Ikhfa sembunyi. Sembunyikan sebutan tanwin. Tan tu dia jadi ta. Itu asas dia. Sembunyi. Dia takkan dibaca dengan tepat. Jangan sebut tanwin tepat pada makhrajnya. Ataupun jangan sebut nun yang ada pada pecahan penulisan tanwin ni lah kan. Tanwin ni kan nun mati yang ada pada sebutan tetapi tiada pada tulisan. Ingat tu. Basta. Bastatan fil. Huruf fa baris bawah. Kat sini tadi ikhfa jangan lupa status fa ni kena nipiskan. Alright. Bastatan. Sebab apa? Sebab fa adalah huruf nipis. Maka kadar ikhfa tu perlu diringankan, tak perlu diberatkan. Boleh. Bastatan fil ilmi. Fil ni alif lam qamar ya. Ilmi. Il matikan lam macam biasa. Il jangan tawallud. Fil il tak mau. Fil ilmi wal. Banyak lam mati ni. Fil ilmi wal alif lam qamariyah juga kat sini. Kemudian jim baris bawah. Ji matikan sin. Jis. Wal jis. Sempurnakan makhraj dan sifat sin dulu. Wal jis. Kemudian baru kita fokus pada mim ni. Baik, mim ni asalnya baris bawah. Jismi. Jadi, bila kita nak waqaf pada bacaan di sini, pada kalimah jismi ni, maka mim ni dia matilah. Mim dia mati. Dia, baris bawah ni tak terpakai dah. Okay, baris bawah pada mim ni tak terpakai. Jadi, dia akan mati. Bila mati, itulah yang disebut sebagai sukun arid. Sukun yang mendatang. Dia bukan sukun asli, sukun yang mendatang. Dia datang sebab apa? Sebab kita nak berhenti. Faham tak? Jadi tuan-puan kena jelas bahawa sukun ni dah ada dua. Ada sukun asli, ada sukun arid. Sukun asli macam ni, sin ni. Macam mana kita tengok tu, itulah dia. Sukun tu original kat situ, dia mati. Tapi kalau jismi, mi ni asalnya hidup. Dan bila kita matikan, jism. Mim tu dimatikan. Maka itulah disebut arid. Sukun yang mendatang. Sebab apa? Sebab kita membuat pilihan untuk berhenti.
Dan andai kata kita tak nak berhenti, wal jismi wallahu yu'ti. Jadi tak ada istilah sukun dah pada mim ni tadi. Dia akan kekal dengan keadaan dia. Dia akan kekal dengan keadaan dia yang mana itulah yang kita tengok mim berbaris bawah. Wallahu alam. Ingat lagi Baik. So, jis selesaikan sin dulu. Kemudian mim ni macam mana nak matikan dia? Hanya kita pergi semula pada makhraj mim. Makhraj mim kat mana? Bibir, mulut dan hidung. Makhraj mim. Macam mana kita matikan huruf mim? So, belakang tu itulah bunyi kat sini. Wal jism. Wal jism. Wal jism. Jangan wal jism. Ada buat bunyi pula belakang tu kan. Tak perlu tuan-tuan. Kalau tempat yang bukan part untuk kita main-main lenggok suara tu, jangan buat kat dia lah. Hodoh jadinya nanti. Ya. Bastatan fil ilmi wal jism. Jism. Mudahnya akhir sekali tutup ataupun rapatkan bibir mulut kita. Wal jism. Ustaz kena dengung ke 2 harakat? Itu saya kata tadi. Usah ditambah-tambah. Wal jism. Lain. Tuan-puan dengar pun. Macam tak kena pula bunyi dia kan. Betul tak? Tuan-puan yang biasa nengok-nengok nyelak Quran ni tahulah. Kan? Pelik benar bunyi. Wal jism. Okey, boleh. Macam tu je. Bastatan fil ilmi wal jism. Jism. Dah. Macam lagu Hindi. Itulah. Nyari awak tak nyanyi lagu Hindustan. Sekarang udah tak tahu beza. Mana bunyi Quran dia? Boleh nak? Tapi Ustaz, mim ada sifat dengung asli. Yalah, yang saya buat tadi tu ada dengung tak? Ada. Wal jism. Itulah dia. Bukan jism. Fil ilmi wal jism. Jism. Boleh faham Tuan suami kita? Tadi kan saya ada explain kan pasal mim yang sukun. Mim yang sukun ni. Kena tengok dia sukun dalam keadaan macam mana. Sukun zahir ke sukun yang perlu mewujudkan ikhfa, idgham sehingga melibatkan 2 harakat. Okey? Jadi kena jelas betul-betul lah kat situ. Bastatan fil kalau saya buang terus wal jism. Tu ya. Wal jism. Betul nak cepat nak masuk tandas Fil ilmi wal jism. Terus pergi masuk tandas Tak tahulah apa buat Fil ilmi wal jism. Itulah makhraj mim. Okey. Jadi benda-benda macam ni orang confuse ni. Jism. Fil ilmi wal jism. Tutup bibir je. Jism. Jism. Tak perlu ketat mulut. Sebab makhraj mim dia tak perlu tekanan. Dia bukan macam huruf ba. Huruf ba lain. Ab. Huruf makhraj ba dengan mim sama-sama tutup mulut. Contoh ab. Nampak tak? Kalau ba ab. Ab. Dua-dua sama tu. Tapi kita akan faham bahawa huruf ba ni tekanan dia lebih sikit bila kita tutup. Sebab tu dia boleh jadi sifat syiddah. Sebab tak ada aliran yang berlaku di tempat lain. Dia hanya fokus daripada aliran suara, kotak suara kita ni terus sampailah bibir kita maka ditenangkan dengan wujudnya sifat qalqalah. Tapi kalau mim tak, sebab tu duduk dalam tawassut. Sebab apa?
suara yang mengalir itu pergi ke bibir mulut, dan sebahagiannya yang lain pergi ke hidung. Sebab tu bunyinya elok, cantik, teratur. Dia tak menyekat. Kalau ba, ab, nampak? Sekat. Maka wujudlah sifat-sifat yang lain. Nampak tak? Nampak? Perbincangan yang boleh didetailkan lagi. Contoh macam mim dengan ba ni, makhraj sama. Jadi bila kita faham begitu, maka kita tahu, oh, jism. Maka mim tak perlu diketapkan bibir. Fil ilmi wal jism. Marah no. Marah raya dah habis malam kan. Fil ilmi wal jism. Tak jadi. Takkan. Nampak sangat dia adalah satu perbuatan yang dibuat-buat. Fil ilmi wal jism. Dah. Kan? Dia tenang, santai, menepati sifat, selesai. Ni saya cerita ni, tuan-puan janganlah ambil hati pula ya. Saya bukan marah. Memang cara saya bercerita macam tu. Tujuan saya nak bagi faham itu aja. Tuan-puan jangan kata, ustaz ni tanya pun tak boleh. Dah tak? Kan? Takut kan? Tak naklah tanya dah. Tanya je tak apa. Mungkin cara jawab saya tu tuan-puan rasa macam tak kena ke apa kan. Tapi tujuan saya adalah nak bagi kefahaman tu, biar-biar sampai betul-betul lah. Okay dah? So, clear kot yang bertanya tadi semua? So, tak perlu ketap bibir. Fil ilmi wal jism. Jism. Tutup bibir. Cukup menepati dengan makhraj. Boleh? Geram. Murid ke study? Apa tu? Okey Ustaz, jangan beria-ria sangat nyebutnya. Itulah dia. Itulah point dia. Kan? Geram dengan cucu pergi bantai kat sini kan, meluah kan. Cucu buat hair, orang duk tengok isi ngaji ni, dia duk panjat-panjat meja tu. Okey, kita pun fil ilmi wal jism. Tu cucu pun tengok kita. Terbeliak mata dia, takut. Apa hair opah ni? Ya, tanya. Tak apalah. Faham kot dah? Jom kita baca balik. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Saya baca daripada qala innallah. So sampai sinilah. Boleh kot kita tarik nafas kan? Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu basqatan fil ilmi wal jism. Gitu. Okay, boleh? Kita baca sama-sama Ready? Tarik nafas. 1, 2, mula. Qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu basqatan fil ilmi wal jism. Boleh? Dapat ke ni? Baik, kita sambung lagi sikit lagi tuan-puan. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Wallah, huruf waw. Nipis je, wa. Kalimah Allah ni tebal. Betul tak? Jadi tebalnya pada kalimah Allah aja. Wa ni usah dibawa sekali. Relax. Wa. Wallahu. Jangan wa. Wallahu. Dia kalau kita starting dah mulut macam tu, sampai ke sudut. Sampai ke hujung kita bawa macam tu. Wa. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Nampak? Kita bawa mulut kita macam tu. Wa. Relax je. Wa. Wallahu yu'ti. So padanan suara kita tu kena tau. Ni bukan olok-olok macam tu apa, tapi biasanya macam tu.
Macam mana kita starting bawa benda tu, itulah kerana ke depan kita lanjut ke depan. Ya. Wa. Ingat biasa je wa tebalnya pada kalimah Allah. Wa wallahu yu'timul. Boleh. Jangan fokus sangat bunyi nak berat. Tak ada. Biasa-biasa je tuan-puan. Ikut kepada kemampuan masing-masing. Suara itu bab lain lah ya. Saya bukan cerita bab suara ke apa. Cerita bab macam mana kita nak membulatkan bunyi tu. Jangan bila kita kepung suara dalam mulut kita ni tu wa beza kan. Bila tu maksudnya dia dah mengepung. Wallahu. Gitu. Okey, boleh. Baik, huruf ha pada depan hu, yu, huruf ya pada depan yu, matikan hamzah ni, syiddah. Wallahu yu'ti. Jangan yu. Kemudian ta pada bawah, ti lah 2 harakat kan. 2 harakat, ti. Mulkahu. Lam sukun, mul. Huruf ka pada atas ka, kemudian hu ni 2 harakat ni waw mat sebelumnya baris hadapan, mak silah qasirah. Itu nama hukum. Tapi kadar bacaannya sama macam mak asli, sahaja 2 harakat. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Kahu nun mati bertemu ya. Nun mati bertemu ya. Baik, bila nun mati bertemu ya, hukumnya idgham bi gunnah. Idgham ni apa? Masukkan bunyi nun ke dalam ya, itu kata idgham tadi. Bi gunnah beserta dengung. Boleh juga kita sebut ma'al gunnah, tak ada masalah. Cuma jangan sebut ma'al hijrah dah. Idgham ma'al hijrah, nanya kau seorang pun tak faham. Kalau tanya orang Arab pun, hal ta'arif idgham ma'al hijrah? Tanya orang Arab kan, adakah kamu tahu idgham ma'al hijrah? Dia dengar soalan kita tu, dia mesti ingat, ush, dia ni rasanya lagi syekh daripada aku ni. Terus dia minta nak belajar Quran dengan kita. Tak adalah, gurau-gurau. Jangan salah term lah ma'al gunnah. Ma'al ni maksudnya bersama. Ma'al gunnah, bersama dengung. Ma'al hijrah tu lain. Boleh. Yu'ti mulkahu man yasha. Man ya. Okey. Mai. Boleh dapat ke ni bunyi dia? Idgham ma'al gunnah kemudian yasha ni tahu dah kot ya semua. Mak asli, asalnya sya ni mak asli. Kemudian dia bertemu dengan pakcik hamzah ni. Bila dah bertemu tu, maka kena panjang lah. Wujudlah simbol mat kat sini. Misai, orang sebut misai, ombak. Ya. Man yasha. Hukumnya mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil. Pertemuan huruf mat dengan hamzah. Okey, mat wajib muttasil. Bacanya berapa harakat? Baik, secara asasnya 4 ataupun 5 harakat. Itu aja. Nak mudah. Cuma macam saya pernah sebut sebelum ni, apabila kita berhenti pada hukum mat wajib muttasil yang hamzahnya di hujung, macam ni kan, yasha, hamzah kat ujung, maka boleh dibaca dengan 4, 5 atau 6. Ada tambahan 6 tu. Sepatutnya asasnya 4 atau 5. Tapi dibenarkan untuk baca 6 harakat. Tapi ketika berhenti saja, kena faham betul-betul. Ketika berhenti pada hamzah yang berada di hujung. Bagi hukum inilah. Ni saya cerita ni supaya kita tak terkejut. Kalau tiba-tiba ada guru-guru kat luar kata, boleh baca 4, 5, 6. So, kita tak terkejut lah. Okey, cuma kalau saya nak mudahkan tuan-puan, jangan pening-pening, pegang je yang asas 4 ataupun 5 harakat. Selesai. Tutup cerita.
Tapi kepada mereka yang dah faham molek-molek sangat dah kat sini, so ini adalah satu penambahan ilmu lah. Dan benda ni bukan benda baru, saya dah pernah cerita banyak kali dah sebelum ni kan. Kenapa boleh dibaca dengan 6 harakat? Sebab diiktiraf juga sebagai mad arid lis sukun. Tapi bukan 246, ingat, dia ambil yang 6 tu je. 4 dah semestinya ada kat sini, 4 atau 5, cuma ditambahkan 6 sebab ianya, kalau kita tengok sama kan macam arid lis sukun, berhenti pada hamzah dan sebelumnya baris atas. Nampak tak? Sebelumnya baris atas, baris atas pula, ma asli. Kita berhenti pada hamzah, sebelumnya ma asli. Begitu. Boleh? Faham ke ni? Tuan-tuan dan puan? Ke penin? Boleh ke nak? Kemudian wallahu. Baik, kalimah Allah ni pun sama tadilah, saya dah explain dah. Kalimah Allah ni kena tebal. Dan tebalnya bukan tebal ni sebab baris atas pada waw. Wa. Tapi wa tu tak tebal. Wa ni dia asbab je. Wa. Wallahu wasi'un alim. Wallahu huwa, huruf ha baris depan, wa, 2 harakat ni alif mat sebelumnya, baris atas si'un, sin baris bawah, si'un, tanwin bertemu ain, un'a, walaupun duduknya point yang sama, tapi pisahkan makhraj tu satu-satu supaya nampak ada 2 huruf ain. Wasi'un a, jangan wasi'un a, una. Jelaskan. Wasi'un alim. Nama pun hukum izhar. Ingat tanwin bertemu ain kan? Izhar halqi. Wasi'un alim. Wasi'un alim. Habis. Alim. Ma'arid lis sukun. Kita berhenti pada mim. Sebelumnya ma asli. Wallahu wasi'un alim. Habis. Boleh? Baik, kita baca sama-sama. Saya baca dulu Saya baca dulu daripada wallahu yu'ti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Wallahu wasi'un alim. Okay, kita baca sama-sama. Wallah. 1, 2, mula. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Wallahu wasi'un alim. Okey, baik. Alhamdulillah. Selesai tuan-tuan dan puan. Jadi insyaAllah kita akan baca balik daripada awal sampailah selesai. Okey, tuan-tuan dan puan jangan keluar lagi. Ada beberapa benda saya nak share kepada tuan-puan. Ingat tak semalam, siapa yang berada bersama saya semalam, saya ada sebutkan untuk seminar kita ni nanti, kita ada sediakan 9 tempat percuma, dan ianya termasuk dalam pakej tajaan lah. Maknanya ada, maksudnya wujudnya ini adalah disebabkan sumbangan-sumbangan daripada tuan-tuan perempuan sendiri. Dan duit tu kita jadikan dia sebagai satu slot untuk satu kepala punya bayaran seminar lah. Jadi semalam Alhamdulillah kita dah penuh dah dapat dah. Terima kasih kepada mereka yang memberikan komitmen, kan. Maksud komitmen ni ialah bila saya wawarkan benda tu, so ada yang mungkin bagi tahu kepada kawan-kawan dan sebagainya. Dan pakej tajaan ni memang kita khususkan kepada mereka yang mungkin ada masalah kewangan. Kita faham. Okey.
Maksud bukanlah tak ada duit langsung, tapi duit tu biasalah kita nak guna untuk keperluan yang lebih penting. Jadi itu tujuan kita buka. Bukan tujuan nak merendah-rendahkan apa, nak kata tak ada duit, miskin ke apa, tidak. Jangan salah faham pula. Kan? Tapi kita nak membantu supaya mereka yang nak ni kita dapat juga bagi. Dan terima kasih kepada yang menyumbang. Dan berita baiknya, InsyaAllah untuk hari ni kita nak tambah lagi untuk 5 slot. Yang semalam dah penuh dah. So hari ni kita nak tambah lagi 5 slot percuma tuan-puan. Okay, yang termasuk dalam package tajaan ni, tuan-puan tak perlu bayar apa-apa pun untuk join seminar ni. So siapa yang baru bersama dengan kita ni, mana tahu mungkin rezeki anda semua, insyaAllah. Dan macam mana urusannya? So tuan-puan hanya pergi di sebelah atas ni, tuan-puan klik link untuk tajaan. Okey, seminar yang tajaan. Kalau ada tim-tim yang tengah tengok, sahabat-sahabat mungkin boleh letakkan komen di ruangan komen kita punya link. Tapi kalau tak ada pun tak apa, boleh tengok di atas. Okey. Okey, baik, boleh. So kita ada 5 tempat lagi. Jadi saya mohon tuan-puan, siapa yang ada sahabat-sahabat yang nak join, kita faham dengan keadaan keluarganya, keadaan semasanya kan. Kita rasa macam dia ni nak ni, dia ni orang yang nak belajar. Jadi kita beri peluang kepada mereka. Cuma saya minta jangan sia-siakanlah kepada mereka yang dapat untuk slot tajaan ni. Jangan sia-siakan peluang ini. Ini semua aturan Allah. Allah dah atur cantik dah. Rezekinya pada tuan-puan. Itu saja. Okey. Yang dah bayar janganlah, alamak, ada free. Aduh, menyesal pula. Jangan fikir macam tu, insya-Allah. Nak juga ikut seminar. Silakan. Okey, tekan link di ruangan komen. Terima kasih saudara Helmi. Okey, jika inginkan nampak tu kat komen tu ada, jika anda mahu ditaja bagi seminar Easy Tajwid, klik link di bawah. So tuan-puan boleh tanyalah kat situ apa dia punya macam mana proses tu nanti, kemudian bila tarikh dan kalau rasa kena bersesuaian kita ada waktu tu, insya-Allah ikutlah. Kalau tak kena, sibuk, busy ke dan sebagainya, tak apa, kita beri peluang pada orang lain pula. Okey, boleh. Wallahu alam. Itu saja setakat ini. Dan satu lagi untuk pendaftaran seminar ini, siapa yang tak nak ambil package tajaan ni, dia memang nak willing untuk bayar. So pendaftaran kita tutup pada hari ini tuan-puan. RM77. Last 12 malam hari ni. Masuk je esok, kita dah tak terima dah pendaftaran. Kita memang saja nak tutup awal lah, sebab kita nak uruskan data apa semua. Boleh tuan-puan. Jadi insyaAllah pada minggu hadapan seminar akan bermula. So saya harap semua dalam keadaan yang sihat, baik-baik aja, sehingga Allah memberikan keizinan pada kita untuk bersama dalam seminar tu nanti. Dan seminar tu pun panjang tempohnya, 4 pertemuan kot. Hari Sabtu untuk 4 minggu direct. Seminggu. So itu sahaja. Siapa yang nak ikut, tekan je link di bawah. Okey, jangan tulis di ruangan komen. Tekan link di bawah. Kalau tidak, nanti kami tak dapat info apa-apa. Okey, tekan link di ruangan komen di bawah. Kalau tak jumpa di bawah, ambil di atas. Okey. Dia punya ayat tu, jika anda mahu ditaja bagi seminar Easy Tajwid, klik link di bawah. Klik saja tuan-puan. Okey, memang tak perlu bayar apa-apa pun. Hanya serahkan diri dan komitmen. Tu saja. Wallahu a'lam. Jom kita baca ayat 247 daripada awal sehingga selesai. Kemudian kita akan bersurai lah. Okay, sedia semua? Are you ready, kids? Tu SpongeBob kan? Okay, semua dah sedia ke? Hari Sabtu, Tuan Anwardin. Apa-apa detail tekan dulu link di bawah. Okay? Seminarnya hari Sabtu. InsyaAllah detail nanti akan diberikan. Okay, jom kita baca dulu. Ready? 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. قالوا أنى يكون
له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. Sadaqallahul azim. Baik, sekali lagi kita baca sama-sama tuan-puan. Kita baca dengan tempo yang laju sedikit InsyaAllah. Sekali lagi tarik nafas. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyuhum inna Allah qad ba'atha lakum Taluta malika. قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Selesai untuk bacaan kita pada hari ini tuan-puan. Jadi terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan, hari Isnin. Selamat berhujung minggu semua. Maaf salah silap dalam pertuturan saya. Kalau ada tuan-puan tersinggung ke apa, maafkan saya. Kita jumpa insyaAllah pada hari Isnin nantilah. Baik, kemudian apa lagi? Tak ada apa dah kot. Selamat berhujung minggu kepada semua. Itu sahaja. Saya undur diri dahulu. Kita tangguhkan pertemuan kita dengan bacaan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, terima kasih semua. Alright. Ujung ni nanti saya nak memperdengarkan kepada tuan-puan lagu tajuknya Terima Kasih Tuhan. Jadi jangan lupa tuan-puan untuk kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan segala nikmat kepada kita yang mungkin kita sedar ataupun tak sedar, tapi apa-apa pun kita bersyukur kerana bukan semua orang miliki apa yang kita miliki sekarang ini. So silakan, saya nak ajak tuan-puan untuk sama-sama kita dengarkan lagu ini, Terima Kasih Tuhan. Tuan-puan jangan keluar lagi, layan dulu lirik untuk lagu ini insyaAllah. So, selamat maju jaya, selamat berhujung minggu. Doakan izin ngaji terus berkembang. Saya doakan tuan-puan agar terus maju ke hadapan dalam membangunkan generasi Al-Quran, pecinta Al-Quran. InsyaAllah, santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.
Penyayang, untuk bercakap denganmu Tuhan, mengizinkan ku minta padamu, memuja-memuji sepenuh hatiku, memohon munajat padamu ya